Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini saya akan mengupas tajuk yang seterusnya, iaitu pengaruh Islam di alam Melayu. Pengaruh Islam di alam Melayu. Pengaruh Islam di alam Melayu boleh dilihat dalam pelbagai aspek. Yang pertama, akidah atau kepercayaan. Yang kedua, politik dan perundangan. Yang ketiga, pendidikan atau keilmuan. Yang keempat, bahasa dan tulisan Jawi. Yang kelima, sosio-budaya dan sosio-ekonomi. Dan terakhir sekali, kesenian. Pengaruh Islam terhadap akidah atau kepercayaan. Kepercayaan masyarakat Melayu sebelum kedatangan Islam dipengaruhi oleh sistem kepercayaan pribumi, iaitu animisme dan dinamisme, yang mempercayai bahawa setiap benda mempunyai jiwa, roh atau semangat yang boleh memberi kesan sama ada baik atau buruk. Mempercayai kuasa roh nenek moyang yang dinamakan Hyang, yang sama seperti Poyang atau Moyang. Selain daripada itu, selepas kedatangan agama Hindu dan Buddha ke alam Melayu, mereka turut dipengaruhi dengan agama tersebut. Namun selepas kedatangan agama Islam, berlaku perubahan yang paling ketara terhadap masyarakat di alam Melayu, daripada sudut keyakinan yang berteraskan kepada ketauhidan Allah SWT, di mana sebelum ini mereka percaya kepada animisme, kepercayaan kepada roh dan semangat, serta percampuran ajaran Hindu-Buddha, daripada kepercayaan yang berunsurkan politisme, iaitu kepercayaan banyak Tuhan yang mencelarukan serta sukar difahami, kepada kepercayaan monotisme, iaitu kepercayaan kepada Tuhan yang satu, yang lebih mudah difahami dan diamalkan. Dengan meresapnya kefahaman tauhid yang menjadi asas akidah Islam kepada masyarakat di alam Melayu, ia telah melahirkan amalan yang selaras dengan syariat Islam, terutama ibadah khusus seperti solat, puasa, zakat, haji, membaca Al-Quran dan seumpamanya. Selain dari itu, mereka telah diperkenalkan pula dengan persoalan yang berkaitan dengan akhlak dan tasawur Islam secara meluas. Perubahan kepercayaan ini membawa masyarakat alam Melayu untuk membina tamadun yang lebih kukuh dan gemilang, sehingga lahir Kerajaan Melayu Islam Melaka yang berjaya mengukir nama sebagai pelabuhan perdagangan antarabangsa, pusat perdagangan antara timur dan barat. Semua ini muncul setelah masyarakat alam Melayu menganut dan mengamalkan Islam dalam sistem hidup mereka. Pengaruh Islam terhadap politik dan perundangan. Daripada aspek politik, Islam telah mengemukakan siasah yang berpandukan kepada sumber yang asli, iaitu Al-Quran dan Al-Hadis, di mana raja dan rakyat sama-sama memikul tanggungjawab masing-masing untuk meningkatkan kesedaran Islam dalam kalangan masyarakat. Sebagai contoh, Sultan Sulu yang bernama Maulana Sultan Syarif Hashim terkenal dengan kealiman dan keadilannya dalam mentadbir negara. Sepanjang pemerintahan, rakyat sentiasa menghormati baginda. Lantaran itu, negara di bawah pemerintahannya dalam keadaan aman dan harmoni, serta terhindar daripada ancaman dalaman. Sultan Aceh yang bernama Alauddin Rayat Shah pula terkenal sebagai seorang ulama hingga dipanggil wali dalam kalangan rakyat dan masyarakat. Dengan demikian, peranan Raja-Raja Melayu seiring dengan perkembangan dakwah Islamiah, di mana pelaksanaan pemerintahan berorientasikan syariat Islamiah ataupun undang-undang Islam, dan ini telah memberi kesan kepada undang-undang yang digubal oleh Kerajaan Melayu ketika itu, seperti Hukum Kanun Melaka, Kanun Aceh, Undang-Undang Laut Melaka, Undang-Undang Kekeluargaan, dan lain-lain. Pengaruh Islam terhadap pendidikan atau keilmuan di alam Melayu. Kedatangan Islam telah mewujudkan atau mencetuskan revolusi celik huruf, budaya membaca dan tamadun ilmu tersebar di mana tempat. Dengan demikian, masyarakat Melayu pra-Islam yang terbelenggu dalam budaya mitos atau dongeng tahyul telah mengalami transformasi intelektual yang cukup hebat sehingga mampu membina masyarakat berbudaya ilmu, saintifik dan rasional. Kegiatan keilmuan di alam Melayu yang berkembang pesat sudah pasti mendedahkan kepada rakyat terhadap kekayaan khazanah pembudayaan ilmu Islam. Karya-karya kesusastraan Islam telah menghasilkan transformasi jiwa dan minda masyarakat. Perkembangan ini telah melahirkan Melayu baru atau dengan kata lain terbinanya watak Melayu yang berasaskan nilai-nilai baru keislaman. Selang beberapa tahun setelah kedatangan Islam, maka para ilmuwan dan ulama telah menjadi tempat rujukan pihak atasan dan pentadbir serta masyarakat awam.
sebagai pengganti tempat atau peranan pawang, bomoh dan ahli nujum sebelum kedatangan Islam. Perkembangan ilmu telah membawa kesan yang cukup besar terhadap perubahan sosial budaya umat Melayu sesudah kedatangan Islam. Sistem awal yang diperkenalkan pada mulanya dengan medah kitab di surau dan masjid atau di kalangan istana telah berkembang sehingga kemudiannya terdirinya pondok dan pesantren di suatu wilayah dan daerah Kepulauan Melayu. Ilmu adalah alat pertama bagi kesempurnaan kepribadian seseorang insan dan pembentukan akhlak. Hasilnya, semua golongan berpeluang untuk belajar ilmu agama dan lahirlah ramai tokoh ulama, termasuklah ulama-ulama dari Kelantan, Patani, Terengganu, Pontianak, Sambas, Sumbawa, Makassar, Minangkabau, Kedah, Lingga dan sebagainya. Pengaruh Islam terhadap bahasa dan tulisan Jawi. Dengan kehadiran Islam, pengaruh daripada sudut bahasa dan perkataan-perkataan baru telah memberi nafas terhadap bahasa Melayu. Tulisan Al-Quran yang menggunakan bahasa Arab yang diasaskan oleh 29 huruf itu menyebabkan masyarakat Melayu pandai membaca dan menulis. Untuk menyesuaikannya dengan bahasa tempatan, ulama dahulu telah mengambil inisiatif dengan menambah 5 huruf lain yang mirip dengan huruf Arab iaitu huruf Nga, Ca, Nya, Pa, Ga dan sekarang ini ditambah lagi dengan satu huruf Va yang akhirnya orang-orang Melayu berkebolehan membaca dan menulis tulisan Jawi. Pengaruh daripada sudut bahasa dan perkataan baru pula telah memberi nafas baru juga kepada bahasa Melayu. Contohnya, kesan daripada bahasa Arab. Perkataan-perkataan yang diambil dari bahasa Arab, contohnya kitab, kalam, maklumat, tarikh, zahir, batin, salam dan sebagainya. Selain daripada aspek bahasa, kehadiran Islam juga telah memberi nafas baru dalam bidang sastra di alam Melayu. Fungsi dan peranannya telah berubah dari sifatnya sebagai media hiburan kepada media pendidikan dan dakwah. Tema sastra juga berubah daripada membincangkan tema-tema manusia yang luar biasa atau kedewaan kepada membincangkan manusia biasa yang menjadi contoh kepada umat Islam. Dengan kehadiran Islam juga telah menyuburkan sastra dalam bentuk tulisan di samping sastra secara lisan yang amat ditekankan sebelum itu. Sastra Islam yang berkembang di alam Melayu banyak menyentuh tentang kisah-kisah Nabi Muhammad SAW seperti Hikayat Nur Muhammad, Hikayat Mukjizat Nabi, Hikayat Nabi Isra' dan Mi'raj, Hikayat Rasulullah SAW dan sebagainya. Seterusnya, pengaruh Islam terhadap sosio budaya di alam Melayu. Dalam masyarakat Melayu, peribahasa digunakan sebagai panduan, teladan dan sempadan dalam menjalani kehidupan bermasyarakat, termasuk digunakan dalam proses sosialisasi dan pembudayaan. Dengan kedatangan Islam, nilai-nilai ini ditambah dengan pendidikan keagamaan, khususnya pengajian Al-Quran yang sangat ditekankan oleh orang Melayu. Selain itu, kewujudan pondok-pondok dan madrasah agama menjadi tempat pendidikan agama yang berlangsung secara rasmi dan sistematik. Penekanan orang Melayu dalam bidang pendidikan ini membawa kepada perubahan sosial masyarakat setempat. Ia berlaku ke atas individu yang telah menerima dakwah dengan ketara sekali, terutama daripada segi pergaulan antara lelaki dan perempuan. Perhubungan dan pergaulan mereka terbatas hanya dalam bentuk hubungan yang diharuskan mengikut lunas-lunas Islam. Selain itu, pembentukan jati diri dan pribadi Melayu yang baik, beragama, berakhlak dan berbudaya menjadi keutamaan dalam proses sosialisasi dan pembudayaan. Keluarga contohnya menjadi ejen sosialisasi utama dalam masyarakat menjalankan tanggungjawab ini dan dibantu oleh komuniti yang melaksanakan kawalan. Tujuan utamanya adalah untuk mendidik dan mengajar supaya seseorang anak itu menjadi anggota masyarakat yang berguna dan dihormati masyarakat sekeliling. Pengaruh Islam terhadap sosio-ekonomi masyarakat di alam Melayu. Untuk melihat pengaruh Islam terhadap sosio-ekonomi masyarakat di alam Melayu, kita perlu melihat keadaan mereka sebelum Islam dan selepas Islam. Menurut sejarah,
Aspek ekonomi masyarakat di alam Melayu sebelum kenalan Islam dalam keadaan tidak menentu. Keadaan kebanyakan daripada mereka seolah-olah kais pagi makan pagi dan kais petang makan petang. Jurang perbezaan ekonomi di antara orang kaya dengan orang miskin, bakat tinggi dengan orang bawahan amat ketara sekali kerana dipengaruhi oleh kepercayaan dan amalan animisme dan Hinduism. Tetapi setelah Islam tersebar luas, perbezaan jurang tersebut telah berkurangan disebabkan mereka telah memeluk agama Islam, di mana ajarannya mengamalkan persamaan taraf di kalangan manusia tanpa wujud perbezaan disebabkan keturunan, bangsa atau pangkat. Masyarakat sanggup bekerjasama demi meningkatkan ekonomi. Kesanggupan dan kerelaan orang-orang kaya, berzakat dan bersedekah merupakan faktor penting penyumbang ke arah perkembangan ekonomi dan keharmonian masyarakat. Pengaruh Islam terhadap kesenian di alam Melayu. Kesenian bukan suatu bidang yang cukup luas. Walau bagaimanapun di sini saya hanya utarakan dua daripadanya, iaitu seni muzik dan seni bina. Seni muzik telah mendapat tempat di Nusantara atau di alam Melayu. Pengaruh tamadun Islam telah melahirkan nasyid yang menyanyikan lagu-lagu keislaman yang menyanjung Allah dan Rasulullah SAW. Selain nasyid, terdapat juga format lain seperti ghazal, qasidah, zanji, marhaban dan sebagainya. Dan kebiasaannya, alat muzik yang digunakan ialah rebana dan kompang. Seterusnya, seni bina. Pengaruh Islam terhadap seni bina di alam Melayu boleh dilihat antaranya pada seni bina masjid. Setiap masjid di Nusantara ini melambangkan manifestasi seni bina Islam. Ciri-ciri khasnya boleh dilihat dari bentuk kubah, mihrab. Mihrab merupakan sebuah ceruk di dinding masjid bagi menunjukkan arah kiblat, mimbar dan juga menara. Selain itu, seni kaligrafi juga boleh dilihat di dinding-dinding masjid yang menunjukkan pengaruh tamadun Islam terhadap tamadun Melayu. Sebagai kesimpulan, kedatangan Islam di kerantau ini telah membawa perubahan baru dalam masyarakat Melayu. Perubahan ini bukan sahaja dalam aspek akidah, malah mencakupi keseluruhan kehidupan masyarakat Melayu. Kedatangan Islam sama ada melalui usaha pendakwah maupun melalui perkahwinan ataupun aktiviti perdagangan, masyarakat Melayu telah menerima agama tersebut sebagai agama mereka. Justru menjadi tanggungjawab kita sebagai umat Islam untuk memastikan Islam terus tertegak di atas muka bumi. Sekian sahaja untuk kali ini. Jangan lupa untuk menonton video yang seterusnya, iaitu Tamadun Islam Asas Pembinaan Tamadun Malaysia. Sekian, terima kasih.